Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam slot petang di bawah topik poligami sunnah yang terfitnah. Okey, apa khabar semua? Okey. Sementara kita menunggu tetamu jemputan istimewa kita, saya nak tuan-tuan, puan-puan yang sedang melihat yang dirahmati Allah, kongsi-kongsikan terlebih dahulu agar live dan sumbangan ini berjaya kita sampaikan ilmunya, kita tak nak ada yang terlepas, insya-Allah. Dan mungkin yang sedang melihat boleh komen sekiranya ada masalah dari segi sounds. Okey? Okey, baik. Jadi bagi memberkati majlis kita pada petang yang mulia ini, marilah kita membuka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, semoga majlis ilmu kita pada petang ini dirahmati Allah seterusnya, diberkati insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Zubil. Waalaikumsalam Kak Ina. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina. Okey, baik. Saya percaya tetamu-tetamu kita sudah berada di talian kita menjemput dua orang tetamu ni. Kali ni kita menjemput dua orang tetamu. Maklumlah bila kita sebut je pasal poligami, rata-rata para suami memang tersenyum lebar sampai ke telinga, betul tak? Okey. Manakala si isteri pula dah mula dah diam, membisu, emosi, tekanan, stres bila fikirkan balik apalah kekurangan yang ada kat diri ni. Sampai nak kena dimadukan, kan? Dia ada, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi kali ni saya bawakan dua orang tetamu jemputan istimewa insya-Allah yang diberi nama Puan Haryani Isnin dan Puan Nur Jabila Datuk Abu Bakar. InsyaAllah akan bersama-sama berkongsi bukan sahaja dari segi pengalaman, bahkan mungkin tips bagaimana nak hadapi, bagaimana hala tuju, bagaimana tips-tips dalam memilih ataupun apabila dipilih, dan juga dari sudut perundangan serta banyak lagi insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita menjemput kurang daripada 1 minit, saya suka juga nak berkongsi keratan lirik lagu daripada kumpulan Kompetasa, tak silap saya. Lagu dia kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Mampukah aku pilih keduanya? Bahagi kasih seadil-adilnya. Okey, insya-Allah baik-baik tadi tu akan kita rungkaikan sebentar saja lagi. Okey, dengan ini saya dengan rendah hati dan dengan berbangganya saya menjemput Puan Haryani Isnin dan Puan Nur Jabila Abu Bakar, Datuk Abu Bakar ke sesi live kita insya-Allah. Okey. Sekejap. Okey. Dengan ini kita menjemput Okey, Assalamualaikum Puan Haryani. Assalamualaikum Puan Nur Jabila. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak? Boleh dengar, Alhamdulillah. Boleh dengar Okey, ni kali pertama kita live secara bertiga.
dalam topik yang hangat InsyaAllah. Okey, jadi kita okey puan, seperti kita sedia maklum dalam topik yang kita akan bincangkan sekejap lagi, mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan perkongsian daripada Puan Haryani Isnin berkenaan dengan poligami, sunnah yang terfitnah. Saya suka betul topik ni. Okey, sunnah tapi dia terfitnah. Jadi kita nak selamatkan sunnah ni tadi daripada terus difitnah. Okey, mungkin Puan Haryani boleh mungkin kalau nak memperkenalkan diri terlebih dahulu ataupun bagaimana, silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Terima kasih Puan Rabiatul menjemput saya. Tu saya live dengan anak ni tapi anak madu lah. Anak madu tu kan. Okey. Ni anak madu. Hai. Dekat situ kita dah rasa macam dah boleh ambil iktibar dah tu. Dah boleh ambil tips dah. Okey, baik. Okey, kalau yang belum mengenali saya, memang ramai lah kot tak terkenal mana pun kan. Saya Haryani Isnin, umur saya 40 lebih dan sebenarnya saya adalah isteri ketiga daripada 4 orang semuanya. Kami duduk di rumah yang berdekatan, 4 rumah yang berbeza di area Selangor, Rawang. Dan juga asalnya bukannya tiba-tiba menjadi isteri ketiga je, asalnya pengalaman saya lah, saya pernah menjadi isteri pertama, bukan isteri pertama, menunggang 12 tahun, kemudian saya pinangkan wanita lain untuk suami saya ketika itu, dan kemudian ada jodoh tak panjang, saya bercerai dan menjana 3 tahun. Dan akhirnya perkahwinan yang kedua, saya pernah menjadi isteri keempat dan sekarang saya isteri ketiga. Itu sedikit sebanyak pengalaman saya dah. Dan oleh kerana itu menyebabkan saya sebagai ketua Biro Khidmat Nasihat dalam Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia. Okey, Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia siap ada pertubuhan, alhamdulillah. Itu semua bagi tujuan nak menyelamatkan sunnah ni tadi Puan. Antaranya tepat, ya. Objektif pertubuhan nanti saya akan kongsikan objektifnya tu ataupun bila boleh share objektif tu. Okey, baik. Okey, jadi mengikut daripada pengalaman Puan ataupun kisah Puan tadi tu, saya memang Allah rezekikanlah untuk live bersama dengan Puan sebab kita tak perlu nak ambil pengalaman orang lain lagi dah. Sebab Puan memang dah merasa menjadi isteri pertama, isteri ketiga, isteri keempat, betul Puan? Dan juga saya difahamkan Puan juga meminang calon isteri ni tadi, betul Puan? Betul. Okey, jadi saya rasa ni dah pinang wanita lain untuk suami. Bagus, betul. Okey, jadi kita mulakan perkongsian kita dengan sejarah poligami dulu Puan. Kalau Puan faham ataupun Puan boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan daripada mana asal usul poligami ni. Kalau silakan Puan. Sejarah poligami ni, kalau kita check peradaban orang Melayu, peradaban manusia dulu-dulu kala lah, tak payah kata masyarakat Melayu lah, contoh masyarakat Jawa sendiri pun, kalau ketika saya menghadiri ada satu seminar di baru-baru di bulan 2 macam tu, Masya Allah, kisah poligami ni dan kisah poligami dan seks sebenarnya di tengah-tengah masyarakat Jawa tu sangat dahsyat. Jadi sering saya kata, rupa-rupanya masyarakat Jawa pun poligami tu sangat hebat. Termasuklah macam segala macam peradaban yang lain China contohnya, India contohnya, semuanya memang termasuk juga nabi-nabi yang terdahulu. Semuanya bukan isterinya 1, 2, malah ada yang berpuluh-puluh, beratus-ratus. Kalau para bangsawan gundiknya sampai 2,000 contohnya. Jadi kalau sebut tentang kisah poligami dahulu, ramai je sebenarnya yang punya wanita dalam hidup suami tu, dalam hidup lelaki tu yang bukan 4 lah, ramai. Datang Islam menghadkan hanya 4. Ayat surah An-Nisa tu kan, dia menjelaskan surat 2, 4 tapi 1. Kenapa 2? Sebab tu dia mengatakan dulu sebab itulah, sebab dulu tu bukan 4 tapi banyak, ramai. So ayat ramai kan, jadi turun
setelah menahadkan. Okey, baik. Jadi dari sudut pengalaman Puan yang Puan ceritakan tadi, bagaimana boleh mulanya poligami ni Puan? Mulanya memang tidak lah. Kalau sebut tiba-tiba redha, tiba-tiba jadi baik, itu memang tidak lah. Kalau pribadi saya, perempuan pertama yang datang dalam hidup saya tu memang saya nampak muka baik, lembut aja, tapi kemudian jenuh pukul tu saya kan. Lepas tu datang perempuan kedua, ketiga. Setelah perempuan yang entah keberapa tu barulah saya kenapa sebenarnya tak sudah-sudah perempuan dalam hidup saya ni. Itu yang endingnya saya belajar. Barangkali poligami ni memberi sesuatu kepada saya. Jadi saya terima, saya ajar, saya paksa diri saya untuk terima apa itu poligami. Barulah saya belajar poligami tu menurut Islam begitu, begini. Lelaki tu begitu, begini. Dan belum positif, baru bermula untuk positif. Itu asal kenapa poligami tu. Maknanya benda tu sikit-sikit sebanyak, maknanya baru mula nak mempositifkan diri betul kan? Bukannya daripada asalnya memang dah terus ni Puan. Saya tidak menolak. Kenapa saya masa tu macam agak boleh terima sebab satu je ayat yang saya pegang. Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu hukum yang harus sekiranya ia membawa keburukan kepada hamba-Nya. Jadi saya fikir kalau Allah kata boleh, kenapa saya sibuk sangat nak kata tidak? Ayat itu je. Itu sebenarnya ayat yang memberi kekuatan kepada saya untuk saya moving forward lah ketika itu. Okey, baik. Positif. Okey, baik. Jadi dalam keadaan macam ni, apa sebenarnya yang Puan titik beratkan oleh Puan sendiri ataupun pihak bakal suami ataupun bakal madu yang bakal hidup bersama dengan Puan ni sebelum Puan buat keputusan untuk berpoligami ni tadi? Ada beberapa tips yang saya nak kongsikan, tapi dia ada dua. Satu sebagai seorang isteri pertama kan, sebab ada ramai isteri pertama yang rasa bila saya menjadi ketua biro khidmat nasihat tu dalam Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia, ramai wanita yang PM saya, Kak Yani, ada tak perempuan yang saya nak jadikan isteri kepada suami saya? Ada tak perempuan yang saya nak jadikan madu saya? Ramai sebenarnya. Saya pula bukan kepakaran saya nak mengenal-kenalkan perempuan untuk perempuan lain. Saya takut nanti lagi mereka gaduh. Dipersalahkan. Saya tak mau. Jadi kalau isteri pertama ni, pertama sekali bukan kemampuan suami yang kita kena nilaikan, kemampuan diri kita dulu yang kita kena nilaikan. Adakah aku ni kuat? Adakah aku ni cukup ada tempat dari diri kita? Adakah aku ni tahu hukum hakamnya? Adakah circulation kita tu bagus circulation kita tu bagus untuk jadi ahli dalam poligami. Itu antara perkara-perkara yang kita kena fikirkan. Dan untuk wanita, isteri kedua lah, kalau nanti sebab ada setengah tu yang memang kata Kak Yani ni merekrut, bahasanya merekrut wanita-wanita muda tak tua lah untuk menjadi isteri kedua dalam sesebuah rumah tangga. Maksudnya merekrut si perampas-perampas ini mengikut kata mereka. Apabila saya kongsikan tips-tips yang saya cerita yang sebenar, ramai yang tak jadi poligami. Sebab ciri-ciri lelaki yang saya letakkan tu memang sangat ketat lah. Saya kongsikan sedikit. Untuk pengetahuan juga, saya menulis satu, saya tak tahulah tu dipanggil apa, kalau dipanggil buku tak dibukukan pun, tapi tulisan saya rasa e-book ni. Bukan, saya tak terbitkan. Jadi kalau orang kata Kak Yani nak beli e-book, memang saya tak jual. Benda tu memang digunakan itu untuk online coaching saya. Dalam memang saya ada beberapa kriteria lelaki yang selayak jadi jodoh kita. Isteri kedua, bakal isteri keempat. Kena tengok lelaki tu pertama jelas salah tuju dan matlamatnya. Ada kisah yang isteri pertama sangat setuju untuk berpoligami kerana suami dah jelas dah, okey, abang akan pilih wanita macam ni, abang akan masukkan dalam rumah tangga kita. Setelah sebulan kahwin macam ni, setelah 5 tahun kahwin macam ni, so jelas. Jadi wanita apabila rasa
oh rupanya suami aku dah cukup perancangan, dia akan okey je selepas tu. Tapi jenis awak tak payah tahulah, itu yang menjadi masalah. Okey. Yang kedua umur. Okay. Okay. Kalau umur tu kena ukur-ukur sikit. Sebab ada setengah tu mereka merasa oh aku masih muda. Umur dah contoh lewat 50-an. Mencari wanita awal 20-an. Aduh mangkor bahasa berat. Ya. Tak boleh, dia mesti kena ada jangka, kriteria umur yang agak betul lah. Sekurang-kurangnya Antaranya? kalau 40 carilah wanita yang umur 35 tahun. Kalau 28 carilah umur 28 tahun. Tapi ada wanita contohnya macam saya umur 43. Wah tiba-tiba cakap pasal umur kan. Suami saya umur 30, berapa? Umur suami saya udah tanya madu kat sebelah. Berapa umur madu? Umur madu saya yang pertama saya rasa dia beza 5 tahun. Sebab apa? 38 suami saya umur 38, suami madu pertama 38, madu kedua 37, madu keempat 32. Jadi kami punya jarak umur tu lebih kurang. Cara fikir kita lebih kurang. Apa-apa kita nak buat perancangan, vision kita lebih kurang je. Jadi tak lari jauh. Tak adalah komunikasi tu problem. Tapi ada juga yang kata Kak ini saya memang suami yang berumur, hot sikit. Kan saya suka bermanja dengan lelaki yang berusia. Tapi kita faham apabila kita bermanja-manja satu part, the other part banyaklah benda yang kita kena korbankan untuk dapat lelaki yang begini. Okay. Seterusnya umur orang tadi kan. Seterusnya kudrat. Ada orang sibuk cakap kudrat ni mesti dia punya fokus tu memang nafkah batin sahajalah. Ya betul. Tapi poligami, kita kena ingat nak gaduh tu bukan sikit-sikit punya gaduh. Kan? Jadi gaduh tu perlu kudrat. Nak bertahan perlu kudrat. Nak adil dalam poligami perlu kudrat. Nak menangani emosi dua wanita yang puting beliung tu punya kudrat selain daripada kudrat seks tu tadi. Kudrat mencari nafkah, menafkahi isteri dengan baik dari segi zahirnya lah. Itu semua perlu kudrat. Kalau kudrat suami kurang, tak payahlah. Tengok lelaki ni kalau tak payah. Kalau agak-agak lelaki ni gaduh, lepas 5 minit dia dah start buat perangai macam-macam, baling penyapu lah, baling cawan apa, dah tak payah tinggalkan lah. Sebab dalam poligami kita akan sangat banyak gaduh sebelum berjaya menyatukan hati-hati. Okey, baik. Yalah sebab kita tak kenal antara satu sama lain lagi kan. Waktu tu kan. Walaupun saya kata saya dah kenal 5 tahun kan ini dengan lelaki tu betul. Tak tidur kita tak betul. Kita takkan kenal siapa lelaki tu. Dan lepas poligami bukan setakat satu orang kita kena kenal, kita kena kenal madu kita. Kalau saya kena kenal 3 orang. Madu 2 orang. Kan banyak dah tu, bukan senang kan. Okey, tips yang keempat Puan. Semangat juang. Dia mesti lelaki yang berjuang. Dia tak boleh lelaki yang abang tak mampu. Tak boleh. Dia mesti ada semangat juang. Bukannya itulah bila saya sebenarnya ada kata berjuang dekat katil juga. Bukan. Bukan. Dia ada skill untuk bertahan. Dia ada skill untuk sebab komunikasi pun art kan, the art of communication kan. Dia ada seni dia. So ini semua perlukan perjuangan. Kalau ikut yang contoh sebenarnya semangat juang monogami pun perlu, tak perlu poligami pun. Sebab ada lelaki yang berputus asa, dah tak nak berjuang, tak mau dan perkahwinan, itu pun dalam monogami ramai. Betul. Dalam konteks poligami kan. Sebab ada setengah lelaki apabila selepas beberapa ketika didesak oleh isteri pertama, dituntut oleh isteri kedua. Okey? Saya ulang semula, didesak oleh isteri pertama, dituntut oleh isteri kedua. Kenapa isteri kedua menuntut? Sebab dia dah menjanjikan macam-macam sebelum mereka berkahwin. Dia kau macam ni. So lepas kahwin, isteri kedua menuntut lah. Nanti bila dah tuntut, kata you overclaim, you over demand. Walhal kau yang dulu. Punya semangat juang tu tadi. Macam mana dia nak maknanya suami dahulu jangan terlalu overconfident menawarkan janji-janji ketika nak melamar tu tadi
Ya. Sebab tu kena jelas hala tujunya. Kalau contoh cerita sedikit lah. Suami saya sekarang ketika approach kami tidak bercinta. So ketika dia approach, kenapa saya approach? Sebab madu saya yang saya isteri keempat asalnya, madu saya ketiga, dia mengajak saya nikah sekali. Boleh faham? Oh. Okay. Dalam majlis yang sama? Kami nikah serentak. Lewat dalam 10 minit. So madu saya yang kira bukan madu lah, masa tu kira bakal madu lah. Dia pun belum bermadu. Dia bakal isteri ketiga suami, dia mengajak saya bakal isteri keempat macam tu. Boleh faham? Pada waktu itu Pada waktu itu. Jadi ketika itu suami panggil kami. Panggil dua-dua wanita, dia cerita kekuatan dia, kelemahan dia, keburukan dia, apa yang jadi lepas kita. Sebelum nikah apa jadi, semasa nikah apa jadi, selepas nikah apa jadi, dari segi cabaran ni apa. So dia jelas dan kita nampak hala tuju dia, kita nampak map. Jadi kita rasa jadi kita rasa cukup bersedia. Lelaki sendiri akan cukup merancang lah sebenarnya kan. Itu yang sebab dia dah bawa jumpa depan-depan mata kan. Kat situ poin pertama mungkin kita dah dapat lihat. Yang pertama dia jujur. Betul tak Puan? Kedua apa nak jadi belakang hari tu, kita bukan seorang yang kasyaf. Kita tawakal sahaja. Tawakal. Bila mana kita dah nampak dia punya hala tuju dan jujur tu tadi. Betul Puan? Betul sangat. Okay. Ada lagi tipsnya? Menurut ini pendidikan, lelaki kena ada ilmu poligami. Betul. Bukan ilmu jual tanah, bukan ilmu forex, bukan poligami. Sebab tu kenapa kami buat sebuah pertubuhan, kerana kami nak pertubuhan itu mendidik ahli-ahli yang nak dan sedang berpoligami. Yang terakhir, punyai nilai kasih sayang yang besar. Maksudnya dia lelaki jiwa besar. Seorang lelaki yang berpoligami, dia tak boleh seorang-seorang sayang seorang-seorang, tak boleh. Contoh dalam kes kami, isteri 3 ke 4 adalah janda, anak 2, janda anak 1. Jadi bagaimana dia boleh menyayangi anak kepada isterinya. Jadi bagaimana dia boleh membentuk anak-anak dia untuk terima ahli baru dalam keluarganya. Anak kandungnya terima ahli baru dalam keluarganya. Ini kan juga perlukan lelaki yang jiwa besar. Sebab tu sangat penting berjiwa besar ni tadi. Okey, baik. Setakat itu saja tips Tu pun banyak tu. Nak penuhi tips yang pertama tu pun bukan senang. Tips yang pertama tu pun bukan senang. Okey. Jadi Puan, adakah terdapat ciri-ciri khas yang perlu ada dalam diri pihak-pihak sebelum dan selepas poligami tu menurut Puan? Satu ciri atau dua ciri yang paling penting adalah, pertama, saya tak khususkan pada mana-mana, tapi berdasarkan sedikit pengalaman saya nampak 2 poin ni perlu ada pada semua orang yang nak berpoligami. Pertama, ilmu. Yang kedua, hubungan dia dengan Allah. Sampai satu tahap kita takkan jumpa jalan keluar. Sampai satu tahap kita akan tahu letak duduk hati kita ni di mana. Contoh, kenapa ayat Quran surah An-Nisa tu keluar? 129 tu kan? Tidak akan 129. Orang lelaki berlaku adil. Sampai satu tahap, orang lelaki yang berpoligami tidak akan mampu menipu pandangan matanya. Dia suka dengan isteri A contohnya. Macam mana dia nak balik ke rumah isteri B? Di saat hati dia berada di rumah isteri A. Di sinilah Allah perlu untuk mentadbir hati dia tu, mentadbir laluannya tu. So ini salah satu contoh saja lah. Sebenarnya banyak lagi. Kalau nak elaborate kan tak cukup masa dia sekarang. Okey, baik. Mungkin kita ada siri part 2 insya-Allah. Mungkin boleh kita kongsi yang tulisan buku Puan tadi tu dalam siri part 2 nanti insya-Allah mungkin Okey Puan. Seterusnya,
matlamat dan tujuan poligami ni yang dilihat sangat penting bagi pihak yang ingin meneruskan poligami ni ataupun yang ingin mencuba. Dia tak ada istilah mencuba puan dalam poligami ni. Tak ada kan? Enggak. Sebab kita biasa dengar, kita tak cuba tak tahu. Jadi boleh puan jelaskan ataupun kongsi sikit matlamat dan tujuan poligami ni asalnya. Sebenarnya poligami ni sama je macam monogami, perkahwinan. Perkahwinan. Asal perkahwinan tu apa? Untuk tambah zuriat. Perkahwinan tu untuk kita dengan Allah. Itu saja matlamatnya. Itu sahaja. Cumanya kita apabila kita kembangkan, poligami ini boleh menyebabkan dua kaum akan berbaik kan. Kalau Rasulullah kita tengok dua kaum boleh jadi baik, dua bangsa dua kaum boleh jadi baik. Atau poligami ini boleh mentadbir, boleh manage urusan nafsu manusia. Sebab kita tahu sifat kebinatangan tidak akan mampu kita kawal tanpa bantuan daripada Allah. Itu fitrah. Poligami ini fitrah untuk seorang lelaki. Bukan sekadar wanita yang penuh lelaki penuh dengan kekuatan-kekuatan dia lah. Untuk wanita yang penuh dengan emosi, wanita perlukan masa sebenarnya, me time. Untuk wanita yang baru belajar poligami, dia akan ada satu rasa, aku boleh je dengan monogami pernah kena time je, aku boleh je, tak. Kita akan rasa apabila suami tu keluar daripada rumah tu tidak. Boleh nak dulu, kita nak kahwin, kita nak buat apa, kita nak masak suka kita. Itu adalah perkara yang kita suka. So dalam perkahwinan, maksudnya tadi sebut pasal masa matlamat kan. Matlamat kita adalah untuk menjadikan sesebuah kehidupan dalam keluarga kita lebih mudah diurus oleh ahli-ahlinya. Sebenarnya kalau nanti saya suka menghuraikan ada 5 hukum. Okay? Saya bukan ahli untuk menghuraikan hukum, tapi saya akan share sedikit. Sekiranya ada part tu lah. Tapi saya suka untuk share sedikit salah satu hukum. Sekiranya kita salah tujuan berpoligami, ia akan jatuh haram. Ketika bila poligami ni haram? Poligami ni jatuh haram apabila kita tidak meletakkan, tidak merasakan diri kita mampu untuk bersungguh-sungguh berlaku adil. Pertama. Kedua, sekiranya kita tidak mampu untuk mencari redha Allah. Kenapa nak poligami? Seronok mampu untuk membantu masalah seks saya yang lebih, itu memang jatuh haram. Dia mesti perlu disandarkan pada itu tujuan poligami yang salah. Tapi hakikat sebenarnya kalau poligami tujuan satu je, untuk menambah zuriat dan zuriat yang mampu untuk membesarkan keluarga ke arah yang Allah redai. Saya tanya Madu sikit, Madu saya dekat sama tak point? Tiba-tiba tanya Madu dekat situ. Itu kan sidang penonton yang dirahmati kita dimaklumkan Madu Puan Haryani pun turut bersama dalam satu rumah ni untuk mengikuti sesi live. Kita nak tengok kat situ betapa dia pun tak tahu datang jadi nak katakan kat situ betapa akrabnya hubungan Madu-Madu ni tadi yang boleh kita kongsikan yang boleh penonton semua lihat. Okey. Jadi seterusnya Puan, bagaimana keadaan dari segi emosi dan perasaan untuk menerima pinangan untuk bermadu dengan isteri sedia ada ni tadi? Macam mana dari segi konteks emosi dan perasaan? Emosi siapa Puan? Emosi yang dilamar ni tadi. Contoh macam Puan ketika dilamar untuk masuk dalam sebuah keluarga yang memang dah ada isteri sedia ada. Bagaimana nak kawal waktu tu? Mungkin boleh fikir, mungkin boleh kata macam tak berani je, ini sekian-sekian macam ni kan. Mungkin boleh Puan kongsikan kesediaan Puan.
Kalau saya cerita dua lah. Satu konteks saya sebagai seorang isteri pertama dahulu tu memang monogami. Emosi seorang isteri pertama sangat tercabar dalam bab ni. Tak ada wanita pun yang nak berpoligami, tak ada wanita pun yang nak sengaja memasukkan wanita lain dalam rumah tangganya yang pada pandangan matanya ia adalah sebuah perkahwinan yang bahagia. Okay, so kalau nak masukkan wanita lain dalam hidup kita memang tak akan okey. Ingat senang-senang hati kita nak tadbir, memang emosi akan habis ke laut. Saya suka ayat tu. Saya suka menggunakan perkataan meroyan lah. Of course memang meroyan habis kalau kita nak berpoligami. Kalau kita nak terima suami yang nak berpoligami, kita akan meroyan habis. Ia di luar kawalan kita kadang-kadang. Contoh dalam konteks saya, ketika saya menjadi seorang isteri pertama, saya bukan diri saya sebenar ketika itu. Saya lost. Saya tak tahu apa benda yang saya fikirkan. Kalau saya bercerita, penceritaan itu hanya berkisar tentang emosi. Akal tidak akan boleh digunakan secara waras. Akal tu entah dah ke mana, dah ke lutut. Ke kaki. Waktu jadi isteri pertama kan? Ketika kita jadi isteri pertama. Dan ketika itu sebenarnya apa yang berlaku, kita stuck dalam saya suka guna ayat ia adalah kolam hitam gelap pekat yang berada di dasar lautan yang bergumpal-gumpal. Semakin kita meronta-ronta kesakitan, semakin kita bergumpal dalam gumpalan sampah sarap. Itu analoginya untuk kehidupan emosi seorang isteri pertama. Sebab itu ada dua tersebut saya kongsikan. Yang kedua tu adalah Allah. Tidak ada jalan lain yang menjadikan menemukan kita dengan jawapan, dengan cara menenangkan dan sebagainya, kalau tak dengan cara cari cinta Allah tu. Itu sahaja jalannya. Kalau tak memang tak ada. Kalau Okey, baik. isteri kedua, 3, 4, sama je. Saya simpulkan sama je. 2, isteri ketiga, isteri keempat. Sebab bila saya kata isteri kedua nanti kata ini Shell isteri ketiga kan. Sebab dia kata okey sama je. Isteri kedua, 3, 4. Emosi sebagai isteri kedua, ketiga, keempat ni kalian kena faham letak duduk kita di mana. Sebab isteri kedua, ketiga, keempat ni kalau menurut masyarakat, mereka ni adalah golongan-golongan yang sepatutnya golongan yang sudah bersedia. Kan? Tapi tahukah wahai kalian semua, jangankan kata isteri kedua, ketiga, keempat, suami tu pun tak pernah ada pengalaman poligami. Jadi adakah dia boleh faham, boleh tahu emosi paras mana yang dia ada? Tu yang tadi kasyaf tu kan, kita bukan kasyaf kan, kita tak tahu. Mungkin boleh kot. Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi isteri kedua, ketiga, keempat, emosi yang kalian ada adalah emosi yang akan rasa tertipu, akan rasa teraniaya, akan rasa dizalimi dalam proses suami nak berjaya membawa hala tuju rumah tangga ke arah poligami yang harmonis. Pada peringkat awal memang teruk lah. That's why emosi kita pun kena jaga, emosi kita kena berada dalam kelompok kehidupan sahabat-sahabat poligami yang positif. Itu yang kata emosi up and down lah. Tapi yang sahabat wanita pertama tu saya simpulkan ke arah itulah tadi kan. Tapi kalau sahabat wanita yang kedua ni, sebelum nak berpoligami lebih eloklah berdekat-dekatlah dengan sahabat-sahabat yang sudah berpoligami supaya kalian boleh nampak tahu view sebenar apa itu poligami. Jangan hanya dengar kata-kata daripada seorang lelaki, especially lelaki tu yang kalian cinta. Berhentilah dengar ayat dia. Risau nanti abang akan buat walimah tu. Jangan dengan keluarga abang. Kan dia janji bulan bintang. Lepas kahwin, bila kita nak daftar haram, tak ada kan? Anak Okey, bagus. Okey, jadi Puan, apa persediaan? Ini dari segi konteks persediaan pula. Persediaan yang perlu dibuat oleh pihak-pihak tadi yang dah pun terpilih untuk poligami ni tadi, sebelum, selepas dan semasa poligami. Persediaan. Sebelum mungkin nak terima orang baru, apa dia punya persediaan dia. Semasa bagaimana nak menjaga hubungan tu tadi. Mungkin selepas poligami macam mana pula nak mengekalkan hubungan tu tadi. Mungkin Puan boleh kongsikan sikit Puan. Saya tak tahu jawapan saya nanti akan menjawab ke tidak, tapi saya suka berkongsi tentang 5 fasa. Okay. Saya tak tahu lah orang lain, tapi saya mengkelaskan dia kepada 5 fasa.
Fasa pertama adalah fasa yang kita tak tahu pun apa itu poligami. Kita tak tahu. Saya contohnya sebut poligami, tapi apa itu poligami kita tak tahu. So fasa itu memang fasa gelap gelita lah, tak tahu apa benda. Jadi fasa tu fasa kita mencari, fasa kita baru nak mengenali, fasa baru nak tengok ayat Quran, baru nak tengok pengalaman orang, fasa itu, fasa pertama. So persediaannya adalah jangan berhenti mencari, mencari ilmu-ilmu yang baru, jangan berhenti, jangan berputus asa, jangan cakap ya Allah ya Tuhanku, aku tak disayangi suami, ya Allah ya Tuhanku, hancurlah hidup aku. Jangan ada lakonan-lakonan drama seperti itu. Okay, kita kena be smart as a woman kan. Okay. Untuk yang kedua, kita dah tahu sedikit sebanyak tentang poligami. Kita dah cuba ajar hati kita untuk menerima poligami. Okay, walaupun sebenarnya kita belum okay lagi, tapi kita cuba ajar. Okay. Ada fasa-fasanya. Lelaki ni pula bila tengok kita dah macam okay, dia mulalah lebih abang pergi mana? Contoh kan, isteri tu dah okay sikit, abang pergi mana? Abang keluar dengan dia lah. Dah berani bercerita tentang hubungan dia dengan wanita lain. Sebab dah sampai fasa kedua. Okay. Dalam proses fasa, ada masa kita akan sangat rasa tak dicintai. Sebab kita tahu, tadi kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Jadi kita kena bersedia pula. Ya Allah, macam mana aku nak menghadapi tahu tu bunyi telefon tu, ringtone tu perempuan tu. Jadi kita nak terima. Kan nampak suami pegang telefon je kita dah sangka dah. Ini suami aku WhatsApp perempuan tu lah tak sudah. Itu fasa kedua. Bagi kita nak takbir hati kita dalam pada kita nak melaluinya tu. Jadi kita kena buat, kita kena cari jalan keluar yang tips-tips yang hebat daripada orang yang berpengalaman. Dia tak ada cara lain melainkan dengan dekati orang yang berpengalaman. Mereka inilah yang akan berkongsi tips-tips hebat. Contoh, biarkan tips yang paling hebat adalah biarkan je, nak kahwin-kahwinkan aja. Permudahkan urusan dia supaya cepat-cepat korang keluar daripada gigitan kegeraman itu. Sebab lelaki tu dia seronok ke dia nak lupakan perempuan tu? Tak, dia kalau boleh terus je nak kahwin kan. Nampak isteri dia macam dah mula positif, dia lagilah suka nak kahwin. Tu fasa tiga, fasa mungkin nak cakap 3 bulan sebelum bernikah tu. Fasa dalam pertunangan. Fasa pernikahan, waktu pernikahan, hari pernikahan. Fasa seminggu selepas bernikah. Macam saya dengan madu saya. Hari suami bernikah tu macam boleh buat kita. Padahal tidak, balik je kurang, jom kita pergi makan kek, pergi makan sate, sanggup kami drive jauh-jauh tu merawat hati yang luka suami bernikah sekali. Berkumpul lah kami 3 orang madu, duduk makan kek pada malam malam pertama suami dengan madu keempat. Macam itulah perasaan. Okey, maknanya walaupun dah ada pengalaman masih lagi perlu orang kata perlu pujuk hati, takbir hati, berkongsi rasa juga, rasa sakit, rasa geram, rasa apa semua kena perlu lagi untuk berkongsi, betul kan? Betul. Ingat sadar sangat ke hati tu kan. Bila sebab tu kan point, saya suka sangat cakap lebih baik saya tak tahu daripada saya tahu. Kalau saya tak tahu, senang. Ini saya tahu, ya Allah Tuhanku, suami aku nak pergi bernikah dah, jam dah pukul 10 pagi ni, nikah dah ni. Contoh. Kita tahu kan, kita tak berhenti tengok jam. Kan dah sampai malam dah jadi libang-libu lah rasa tu kan. Ya Allah, itu berdebar-debar je malam. Padahal aku dengan madu sibuk, kita pula yang berdebar lain macam. Sebab kita tahu. Itu rasanya apabila kita tahu. Okey, baik. Bila fasa keempat, fasa antara seminggu hingga 3 tahun. Fasa ni adalah fasa tembakan tanpa henti. Sebab apa? Sebab orang nak menembak. Abang cakap lepas abang kahwin, abang nak bagi macam ni, nafkah macam ni. Itu semua tembak-tembakan. Tak berhenti menembak. Baik kedua, baik pertama, ketiga, keempat semua menembak. So macam mana nak menghadapi benda ni? Itu yang kita kena, rupa-rupanya nafkah tu boleh dituntut begini. Kalau nanti perundangan nanti maybe Bella akan cerita lebih lagi kan. Sistem perundangan nafkahnya begini. Itu semua adalah pasal proses menembak-menembak sebelum faham. Dan yang keempat adalah fasa yang macam kami ni. Macam kami ni, macam madu saya sebelah ni baring. Fasa kami. Fasa yang kejap baik, kejap gaduh.
Kejap baik, kejap gaduh, kejap menyampah, kejap sayang, kejap rindu, kejap tercari-cari. Itulah proses kami, fasa kami ni. Fasa yang mana kalau contohnya buka puasa sekarang ni memang suami, sebab rumah kami dekat 1 hingga 3 kilometer. Jadi memang buka puasa di rumah madu yang suami bergilir pada hari itu. Macam hari ni suami di rumah isteri pertama kan. Nanti kita orang semua pergi rumah isteri pertama. Dalam pada makan ni ingat sebelah-sebelah tu hati tak geram. Kau ni kan semalam suami dengan kau. Itu masa kelima. Tapi nanti tiba-tiba kami akan rasa tak apa. InsyaAllah kita akan sama-sama bantu. Kalau balik kampung, semua balik kampung kan, korang buat apa tu? Kita tak cari kawan-kawan yang lain. Kita tertanya-tanya madu kita buat apa. Itu fasa yang kelima. Fasa yang dah faham. Rupanya madu ni ada karakter yang tak berapa okey, yang okey. Dan kita akan mula faham lah. Kurang sikit tembak-menembak. Okey. Jadi saya tertarik dengan bila dah suami nak bernikah lagi tu, madu-madu ni tadi seolah-olah berkolaborasi. Berkolaborasi meluahkan kalau tak daripada kata-kata dari segi emosi tu, jomlah pergi makan kek. Maknanya kat situ nak katakan walaupun telah bermadu sekian lama, masih lagi mempunyai satu perasaan yang boleh katakan cemburu. Betul Puan? Itu biasa Puan sangat tetap ada. Okey, jadi tapi dari apa yang Puan cerita ni, saya nampak seolah-olah dia ada kawan. Isteri-isteri ni tadi bila mana dia dah bersatu hati tu tadi, seolah-olah macam ni, dia boleh jadi kawan. Kalau suami ni sekian-sekian, jom kita pergi jumpa abang contohnya. Jumpa abang, kita pergi tegur abang nak kenapa buat sekian. Ataupun jom kita kompromi merajuk nak ramai-ramai. Boleh tak macam tu Puan? Ada tak kebiasaan berlaku macam tu? Kita kenakan suami tu. Saya tanya manusia, ada tak merajuk ramai-ramai? Ada pernah berlaku Puan macam tu? Macam mana yang merajuk? Kami ni susah sikit nak merajuk. Sebabnya entahlah kenapa kami tak merajuk ramai-ramai. Tapi kami suka berkumpul ramai-ramai tu memang sukalah. Banyak macam benda lah kami buat. Kalau aktiviti beramai-ramai tu baring ramai-ramai pun pernah, tidur ramai-ramai pun pernah, bercuti ramai-ramai pernah, naik kereta ramai pernah. Kalau pergi bercuti beraktiviti bersama tu, kejap boleh tak? Kalau beraktiviti ramai-ramai, kalau beraktiviti ramai-ramai tu memang saya dengan madu-madu akan satu kereta. Suami dengan anak-anak je lah macam tu. Suami akan dengan anak, kita orang duduk je lah lepak, berempat, baring, tergolek pantai, macam tu je lah. Jadi memang. Okey Puan. Jadi dalam fasa pertama tadi tu yang Puan cerita tadi tu, bagaimana Puan ataupun suami ni tadi menghandle sekiranya ada isteri yang orang kata dia bukan istilah degil, cumanya kan macam Puan kata tadi, suami pun tak tahu macam mana nak handle, isteri pun tak tahu macam mana, masing-masing dalam keadaan tak tahu. Jadi dalam pengalaman Puan, bagaimana mungkin ada salah seorang ataupun Puan sendiri mungkin pernah terdegil ataupun pernah tak terdengar kata, bagaimana suami tu tadi menghandle isteri ni tadi. Contoh macam abang dekat sini abang seminggu lah dekat kita, ataupun abang 3 hari lah dekat kita, boleh tak? Kalau tak yang sekian. Mungkin macam mana suami tu handle keadaan isteri yang macam tu Puan? Suami yang nak berpoligami ni, pertama sekali kalau dia tak pernah poligami, dia kena harus faham yang poligami ini bukanlah benda macam makan kacang, terselit dekat celah gigi boleh keluarkan. Bukan. Dia bukan boleh cuba-cuba. Nak cuba makanlah rasa pedas ke tak pedas. Dia bukan macam tu. Poligami ni adalah sesuatu yang kalau dah masuk kau sangat susah nak keluar bang. Macam tu. Okay. Lelaki yang berani, beranilah saya boleh cakap lelaki yang beranilah, okay. Lelaki-lelaki yang berani ni, pertama sahabat-sahabat lelaki sekalian, jangan cuba untuk poligami, jangan cuba, okay.
apabila kalian dah masuk dalam perkahwinan poligami, itu tanda kalian adalah seorang lelaki mampu yang Allah pilih untuk kalian berada dalam ni. Okey. Lelaki Allah pilih, Allah yang pilih lelaki itu untuk masuk dalam poligami. Tanda memang lelaki tu mampu. Cuma lelaki ni underestimate diri dia. Dia rasa dia dah tak boleh, dah putus asa, dah tak larat, dah penat. Ini lelaki contoh kalau zaman Rasulullah, sahabat-sahabat tu memang pergi perang. Dia pergi perang. Waktu dah luka-luka semua tu, dia orang ni ada setengah tu memang masih berperang lagi kan, masih angkat senjata, masih, sebab dia tak lupa kesakitan dia orang. Sebab apa? Sebab semangat juang, sebab kehebatan mental dia yang ada. Itulah yang kita nak, lelaki yang macam ni. Dia dah lupa dah apa benda boleh ke tak boleh ke, jalan terus saja. So persediaan untuk suami-suami, bagaimana dia nak handle isteri yang fasa pertama tadi tu. Okey, baik. Itu yang tadi puan katakan ciri ataupun tips yang kelima saya ingat berkenaan dengan pendidikan poligami. Betul puan? Betul. Saya suka sekali ada pendidikan. Lelaki tidak akan tahu, ilmu poligami tidak diajar di mana-mana silibus persekolahan, juga di institusi macam mana-mana universiti. Tak ada ajar pun mana-mana ni. Tak ada pun kelas khas di mana-mana universiti mengajar kan, tak ada. Sebab tu kenapa Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia menganjurkan beberapa siri kelas-kelas kecil. Sebab poligami ni tak boleh buat dalam skala besar. Sebab dia banyak, kes dia rumit, satu kes satu isu. Kes kedua dia lain. Sebab dia melibatkan 3, 4, 5 hati manusia untuk disatukan. Jadi bukan mudah. Sebab tu sahabat dalam ni ilmu tu paling penting lah. Kalau rasa macam ego tak nak cari ilmu, berhenti, jangan poligami dah. Okey, baik. Mungkin soalan terakhir untuk puan untuk puan kongsikan. Okey. Jadi ini agak hot sikit soalannya. Bagaimana untuk menangani persepsi masyarakat dekat luar bahawa poligami ni satu perkara yang tidak bagus, baik dari sudut adil ataupun persepsi dalam istilah rampas. Bagaimana nak menangani? Kita nak buang dah persepsi orang terhadap sunnah yang terfitnah ni. Jadi bagaimana nak menangani? Mungkin puan boleh kongsikan. Sebelum saya nak ia terdilik di pemikiran seluruh masyarakat, suka saya membawa semua sahabat mengenal pasti puncanya dulu. Okay? Kenapa? Ramai orang tanya kenapa. Kenapa ni orang tak suka dengan poligami? Kenapa cakap poligami ni macam tu tabu lah kan? Kenapa? Jawapan saya adalah kenapa, tak payah jauh tak payah pergi jauh. Kenapa awak rasa poligami ni tak bagus? Siapa yang bagi tahu dengan awak poligami ni tak bagus? Siapa? Jadi itu satu itu tak, siapa? Biasanya orang yang pertama yang mengajar kita adalah ibu kita. So ibu yang baik, yang berfikiran positif, yang tahu syariat Allah, yang tahu hukum agama Allah, yang tahu kitab Allah, akan ajar anak dia, okey tak apalah nak, Allah dah memang haruskan dia, Allah dah kata okey, Allah kata boleh. Dia akan ajar perkara-perkara macam ni. Seorang ibu yang kemudian dia akan twist saya, tapi kan, dah ada tapi kan pula. Jadi tapi kan inilah yang membawa stigma yang negatif pada masyarakat. Tapi kan lelaki orang pun, tapi kan nanti kalau kahwin nanti berbagi-bagi. Ibu jugalah yang membawa corak pemikiran yang negatif kepada anak-anak. So bagaimana saya nak seluruh masyarakat berfikir tentang satu perkara. Allah tidak akan membenarkan poligami sekiranya ia mendatangkan kezaliman kepada seluruh masyarakat. Saya pernah baca satu artikel, poligami adalah syariat yang menyakitkan. Poligami adalah syariat yang menyakitkan. Aduh, poligami tak harus kot. Bagaimana ia mampu menyakitkan? Tidak sebenarnya, tapi isunya wanita itu sendiri yang cuba meletakkan dirinya dalam kesakitan, dalam kesengsaraan.
Jadi oleh kerana dia rasa sakit, dia rasa kadang-kadang bukan suami dia yang poligami, suami orang sebelah, suami entah mana-mana taman poligami. Dia pula yang rasa lebih sakit, kan? Jadi dia lagi panas. So untuk isu-isu, untuk orang yang seperti ini, satu je saya nak pesan, harap sangat berhenti daripada terus melabel dan menghukum. Jangan buat kerja Allah, jangan buat. Kita takkan tahu siapa kita, kita takkan tahu takdir kita, takdir anak kita, takdir seluruh keluarga kita bagaimana. Ramai yang dahulunya sangat negatif. Macam saya bermula dengan negatif tentang poligami. Saya tak nak suami saya mempunyai wanita lain dalam hidup. Saya nak saya satu-satunya wanita yang dicintai dan dimiliki oleh suami saya. Sebab tu ramai wanita kat luar sana menggunakan perkataan, tak apalah biar dia curang as long as saya satu-satunya isteri dia. Kan? Dia ada slogan yang biasa saya dengar. Saya mengharuskan poligami. Saya tak ada masalah dengan poligami dengan syarat bukan suami aku. Betul. Jadi wallahualam, kita takkan tahu takdir Allah. Kita hanya hamba Allah yang berada dalam ruang takdir dia. Kita menjadi wanita yang baik. Kita berusaha menjadi isteri yang terbaik, ibu yang baik. Kita doa yang baik-baik. Tapi adakah Allah akan beri kita yang baik di mata kita atau tidak? Tak tahu kan? Kita hanya kita dulu puan. Ya, kita. Bagaimana saya boleh meningkatkan persepsi saya daripada negatif kepada positif adalah melalui ayat tu lah. Ubah diri sendiri, dunia luaran akan terubah sama. Okey puan, ni ada soalan daripada audiens mungkin kita boleh paparkan. Okey, kalau dapat madu yang baik tak apa. Ini tak adalah ambil hak rampas hak orang. Saya dan anak-anak. Boleh pula saya dijadikan musuh. Dah tu saya diburukan. Dihina, fitnah, caci maki saya. Macam mana tu? Sedangkan saya ni teraniaya oleh suami sendiri. Lepas kantoi depa berdua, saya juga disalahkan. Ini mungkin dari segi awal-awal hala tuju ataupun tujuan tu tadi. Mungkin puan boleh bagi tips sedikit. Untuk wanita yang bertanya ni, suka saya memberi saya bawa satu ayat Quran wanita yang baik untuk lelaki yang baik, begitulah sebaliknya. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, begitulah sebaliknya. Kalau Allah takdirkan madu itu menjadi isteri kepada suami kita, tanda memang suami dan isteri itu sama level kebaikan. Dan kita adalah salah seorang isterinya, jadi kita pun sama level dari segi kebaikan. So maksudnya kalau kita nak cakap madu kita begitu begini, saya suka suruh cek hati kita. Sebab tu saya baru-baru ni saya dapat satu ayat adalah bukan madu yang salah, saya yang salah. Bukan madu saya yang salah. Saya yang salah. Ya. Saya tu isteri lah. Ya, saya. Maksud saya ni contoh. Saya rasa madu saya menghina saya. Yang salah tu adalah saya. Madu saya tak salah. Walaupun dia menghina kita. Apa pandang kita? Kita dah bila madu hina kita pertama sekali, kita terus terlabel dia, kita terus menghukum dia, kita pula melebih-lebih mengatakan begitu, membuka aib dia dan sebagainya. So check diri sendiri. Aku yang salah, dia tak salah. Okay, so koreksi diri sendiri. Apabila ini pengalaman peribadi saya apabila saya ubat diri saya dengan ayat tu, lepas tu saya minta betul-betul Allah bantu saya solat taubat, saya banyakkan istighfar, saya betul-betul down to earth lah kan. Sebab kita manusia yang banyak dosa, kita hamba yang sangat hina. Okay, sebab tu Rasulullah tu walaupun dia tak ada dosa, dia betul-betul serah seluruh kan jiwa dia kepada Allah kerana tahu kita hamba yang tak punya apa-apa. Ya, betul. Itu yang perlu kita buat. Dan barulah Allah datangkan madu yang cuba untuk berbaik-baik dengan kita. Itu pengalaman peribadilah dan pengalaman sahabat-sahabat yang soalan seterusnya puan daripada Puan Nur Faridayu. Memang betul pilihan Allah, tapi macam mana kalau si suami tersalah fikir makna kemampuan berpoligami? Sebab kemampuan pada fikiran mereka hanya kepuasan ataupun dalam kata lain test saham market. Macam mana ni puan? Kalau ada suami kalian yang begitu, datangkan satu syarat. Syarat utama untuk berpoligami mesti masuk Pertubuhan Poligami Harmoni Malaysia. Dan kemudian kami sahabat-sahabat dalam pertubuhan akan basuh habis-habis suami tu.
Okey, itu antara ya bagus juga kan sebab dia macam kita tak ada kelas khas, kita tak ada dalam buku teks mana-mana berkenaan dengan kaedah ataupun pengalaman poligami ni. Jadi mungkin cara yang tadi tu memang saya rasa eksklusif lah dan cara yang paling tepat untuk sedut ilmu daripada orang-orang yang berpengalaman. Betul Puan? Betul. Kalau ada beberapa orang lelaki yang memang refer kes khas tu pada saya kan. Sebab agaknya dia tengok saya ni macam faham je kan perempuan. So dia ingat saya akan melebihkan perempuan lah. Dia dulu saya akan bancung. Saya akan cakap, kenapa tuan rasa tuan memang mampu poligami? Cuba tuan senaraikan apa yang tuan. Dia kata saya punya pendapatan sekian-sekian. Kau ingat pendapatan kau 20,000 kau boleh kahwin. Kan? Pendidikan poligami tu. Ya. Pendidikan poligami tu yang paling aula, bukannya dari segi pendidikan pendapatan yang lebih. Itu benda yang nombor 2, betul tak Puan? Pendapatan tu benda yang bukan nombor 2, yang tak keberapa. Yang tak Rasulullah keberapa kan? ada zaman Rasulullah, 3 bulan dapur Rasulullah tidak berasap. Ini hadis sahih. Jadi kalau Rasulullah tu pendapatannya banyak, 3 bulan dapur tak berasap, makan kurma aje. Tu boleh kan macam mana kan? Okey, baik. Okey, jadi Puan, saya ni betul Puan Haryani, apa pun yang berlaku cuba cermin diri kita. Kesilapan bermula dari diri kita. Okey, betul. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja perkongsian daripada Puan yang saya tak tahu nak gelarkan apa. Saya rasa wanita terpilih saya rasa. yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mendoakan agar tujuan dan matlamat Puan dalam pertubuhan poligami harmoni Malaysia dan juga hubungan Puan dalam sebuah keluarga yang berpoligami ni akan kekal hingga ke syurga insya-Allah Puan agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat di luar sana dan juga dapat menghilangkan terus persepsi yang tidak baik terhadap sunnah. Saya nak tambah sikit Puan, sebenarnya boleh, 100 pasangan poligami harmoni di luar sana cuma mereka takut untuk ke depan. Mereka takut dilabelkan, mereka takut nanti environment tu dunia luar tu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka takut. Tapi ramai. Jadi wahai sahabat luar, kalau yang kat luar-luar sana tu yang memang kalian berpoligami harmoni, jangan risau. Ke depan saja, cerita sahaja. Biarlah orang nak kata apa. Jadi macam saya keluar, macam madu saya. Siapa ni? Madu. Dah diam. Bagus. Madu Puan tu nak tunjukkan diri tak? Nak live ke tak? Mana tahu kan, boleh masuk sekali dalam jangka masa 1 minit. Dalam 1 minit? Dia tak bertudung. Itulah kan, tak apalah. Mungkin akan kongsi part tu, mungkin kita boleh kongsikan terus sekali dengan isteri-isteri yang lain. InsyaAllah lagi mantap perkongsian kita. InsyaAllah mantap Allah rezekikan. Betul Puan? InsyaAllah. Okey, jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi berkongsi dan berkolaborasi dengan saya bersama dengan Puan Nurjabila untuk mengketengahkan ilmu yang saya rasa tak ada orang tahu sebenarnya benda ni. Yang tahu hanya persepsi negatif sahaja. Yang positif tu tak ada. Jadi saya berharap inisiatif ini dapat diperluaskan lagi. Kita nak menyelamatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dan saya percaya tiap-tiap sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah di antara sunnah yang terpuji yang Allah telah pilih untuk kita. Okey, jadi saya sudahi ataupun kita berhenti setakat ini sahaja, boleh Puan? Boleh. Okey, saya akan meneruskan dengan sesi perundangan. Puan nak stay dekat secara live ataupun saya nak hide Puan? Kalau Puan nak stay, saya tak ada masalah. Hide Hide lah. Okey, mungkin Puan nak masak ke apa kan. Tapi saya hide tapi Puan masih boleh dengar insyaAllah. Boleh. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nurjabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf selama 1 jam Puan stay dekat secara live ni Puan turut Saya perhati je gelagat-gelagat tu. turut mendengar lah. Okey, jadi Puan, Puan kita sebagai kita nak perkenalkan Puan dari sudut sesi live ini. Puan Nurjabila ni adalah seorang peguam bela, peguam cara dan juga peguam syar'i. Jadi jemputan kita pada hari ini Puan Bella ini akan menerangkan dari sudut perundangan tentang poligami ni tadi. Okey, boleh Puan Boleh insya-Allah. Okey, baik. Kita mulakan dengan prosedur nak poligami ni. Dengan kebenaran. Dia mesti kebenaran tu. Macam mana Puan? Kita discuss secara santai lah supaya orang lebih faham. Berkenaan dengan perundangan ni, perundangan ni kalau kita cerita dengan keadaan orang kata mengikut buku undang-undang, nanti orang luar tak faham. Yang nak mengamal poligami lagi confused. Macam mana nak MRO ni kan, nak apply poligami macam mana, yang dah apply tapi tak boleh buat permohonan, tak boleh buat dengar permohonan pun macam mana kan. Jadi apa yang Puan Awin cakap tadi, tanyakan tadi prosedur dia untuk mendapat keizinan. Okey, suka saya share kat sini. Keizinan itu diperolehi di mahkamah, bukan diperolehi daripada isteri sedia ada. Itu maksud saya. Okey, permohonan itu perlu dibuat kepada di mahkamah, iaitu secara bertulis lah. Melalui Seksyen 23 enactment. Kalau di Negeri Sembilan saya guna di Negeri Sembilan melalui Seksyen 23 itself. Okey. Jadi dalam permohonan tu kita perlu isikan butir-butir keterangan dalam tu. Maksud butirnya tanggungan, kita punya pendapatan, isteri sedia ada, okey. Okey tu bakal isteri kita siapa, lepas tu wali kita siapa. Kita kena masukkan dalam permohonan supaya nampak cantik, nampak jelas dan beritahu mahkamah kenapa kita layak untuk berpoligami. Bagi tahu mahkamah kenapa kita ini perlu dibenarkan oleh berpoligami ni. Okey. Jadi dalam erti kata yang lain, macam Puan Haryani share tadi, dia tengok kepada karakter suami tu macam mana. Okey. Tapi dalam perundangan kita tak ikut karakter. Dalam perundangan kita kena ikut step by step. Maksudnya, okey, dia punya kelayakan suami ni tadi. So, kebanyakan suami rasa ataupun pasangan tu rasa susah untuk buat permohonan poligami ni. Jadi dia ada banyak sequence ataupun banyak cerita lain yang dia akan buat selepas tu. Nanti saya kongsikan ya. Okey. Dan seterusnya apabila mahkamah mahkamah menilai dan yakin bahawa suami ni tadi boleh berpoligami, dan makanya ia akan dibenarkan. Okey, ada saya nak share satu saya punya case ya. Walaupun isteri pertama ni tadi membenarkan suami dia berpoligami dan membuat permohonan secara bertulis di depan hakim, tapi hakim still lagi tidak membenarkan permohonan tersebut. Ya, betul. Itu saya cakap. Itu sebab saya cakap keadaan sekarang ni bukan disebabkan izin atau tidak isteri tu tadi. Okey? Apa yang saya nak highlight kat sini, hakim tengok kelayakan suami tu tadi. So walaupun isteri ni tadi jadi Puan, dari segi kelayakan tu, apa yang perlu ataupun ada kriteria yang tertentu ke yang dilihat oleh mahkamah dalam membenarkan ataupun dalam meluluskan permohonan poligami yang dibuat oleh suami ni tadi? Hakim ni biasanya dia akan tengok butir-butir komitmen suami tu tadi.
Okey, tanggungan dia, lepas tu termasuk orang yang akan menjadi tanggungan dia. Okey, dia akan perkahwinan itu yang dicadangkan itu bagaimana, adakah, dan yang saya nampak sekali jelas sekali adalah kemampuan dari segi material, kemampuan dari segi pendapatan yang saya nampak lah. Okey, walaupun dalam syariat mengatakan yalah kita ikut sunnah Nabi dulu dalam keadaan mereka tidak ada duit pun untuk berpoligami. Kan? Jadi kita kena compare dengan perundangan kita. Kita jangan salahkan perundangan. Perundangan tu dia buat macam tu supaya pihak-pihak ini terjaga. Especially orang yang ditanggungan itu terjaga. Orang yang ditanggung itu terjaga. Orang yang nak menanggung tu pun kena pastikan ia menjaga. Macam itu. Jadi apa yang karakter yang pertama yang ditengok adalah pendapatan lah yang saya nampak lah. Dan juga dari segi amalan suami ni tadi bagaimana dengan isteri yang sedia ada lah. Kalau dari segi pendapatan Puan ada ke apa-apa rate ataupun tangga gaji ataupun jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh mahkamah ni? So far tengok pendapatan tu kita jangan labelkan sama. Kalau anak dia 5-6 orang, pendapatan dia 5,000. Lepas tu yang seorang lagi pasangan poligami ni, anak dia seorang, pendapatan dia 5,000. So tanggungan dia tu tak banyak. Jadi kita tak boleh tetapkan, kita tetapkan pendapatan itu statik. Tak boleh. So 5,000 tu tak boleh. 5,000 tu untuk keluarga ni. 5,000 untuk keluarga sana. Macam tu. Jadi suka saya cakap hakim ni dia perbezaan ijtihad dia. Okey, ada hakim dia membenarkan, dia tengok boleh. Ijtihad dia kata boleh. Jadi kita tak sebab perundangan di dalam syariah dia tidak mengikat untuk kes-kes yang lain. Maksudnya kes-kes terdahulu tidak mengikat lah. Maksudnya yang dulu dia putuskan 5,000 boleh, kenapa saya 7,000 saya tak boleh? Macam tu. Dia tidak mengikat. Dia ada kriteria dia. Yes, hakim akan tengok, akan menilai sendiri permohonan tersebut. Okey. So permohonan tersebut kena panggil lah isteri pertama, sebab isteri pertama yang akan sahkan berapa komitmen yang suami dia ada. Okey? Okay, let's say kalau isteri tidak bekerjasama, dia cerita lain. Dia ada affidavit lain yang kita akan buat. Okey? Okey, baik. Okey, jadi adakah izin ataupun persetujuan isteri sedia ada tu diperlukan? Pernah ke ada kes yang isteri ni tak setuju dan mahkamah mengikut? Ataupun itu sekadar untuk mengetahui sahaja ataupun untuk memaklumkan sahaja? Macam saya cakap tadi, ijtihad hakim, cara hakim mendengar kes tu berbeza. Okay? Saya mempunyai kes-kes poligami yang sangat banyak permohonannya dan cara setiap hakim yang mendengar kes tu berbeza. Tapi masih lagi berlandaskan perundangan sedia ada lah. Cara dia hanya dia memanggil atau tidak. Biasanya dia akan panggil isteri pertama tu. Yang tak memanggil isteri pertama ni agak pelik juga. Tapi bila dipanggil ada juga isteri pertama yang tidak mahu bekerjasama. Okay? Tidak mahu bekerjasama. Maksudnya dia dah tahu suami dia nak kahwin, dia malas nak involve dan sebagainya. So kita akan filekan affidavit lah yang menyatakan kita serahan tersebut telah diserahkan secara sempurna, iaitu permohonan suami ni tadi, tetapi isteri pertama tidak mahu atau tidak memberi komitmen. Jadi mahkamah akan judge atau menilai atas dasar affidavit suami saja tadi. Affidavit isteri pertama tak ada lah. Jadi kat situ isteri pertama ni saya rasa macam rugi dekat situ. Maksudnya kamu boleh mendengar apa yang hakim akan jelaskan, ataupun kamu nak memberi ataupun tak nak memberi, sebab itu bukan hak kamu. Yang hak kamu adalah untuk mendengar hak-hak kamu tadi tu. Bukan untuk memberi keizinan. Okey, itu dalam konteks si isteri ni tahu setelah dimaklumkan oleh suami terhadap permohonan tu. Macam mana pula kalau isteri ni tak tahu? Kan kita biasa dengar kes-kes macam tu Puan kan. Bila dah berkahwin, baru tahu. Dah 5 tahun kahwin, poligami baru tahu. Dalam kondisi macam tu, bagaimana nak dibuat tu Puan? Okey.
dalam keadaan macam ni, saya syak ataupun saya yakin bahawa permohonan itu tidak dibuat. Kalau permohonan itu tidak boleh dibuat ataupun lelaki ini telah bernikah di sempadan dan sebagainya, baru tahu tu maksudnya sama ada dia baru tahu dipoligamikan, dimadukan, atau dia baru tahu dia didaftarkan, atau macam mana. Dia banyak situasi. Kalau dia tahu dia dah didaftarkan, ialah dia punya hak sama rata lah. Tapi sekarang ni cerita dia tidak didaftarkan. Okey, kebanyakan ni yang tidak didaftar ni kan Puan Awin, bila tu dah tahu, dah tahu dia isteri kedua, ketiga ni tadi tak didaftarkan lagi. Macam tu. So biasanya permohonan di Malaysia dia akan panggil isteri pertama. Kalau tak panggil tu, kalau isteri pertama tak tahu tu, maksudnya adalah jalan lain yang suami dia buat. Macam tu. Kalau di Negeri Sembilan dia memang prosedurnya memang memanggil isteri pertama. Ya, dia memanggil isteri pertama, dan ada juga isteri pertama yang tidak memberi kerjasama. Tidak memberi kerjasama tu, kita sebagai peguam akan memfailkan affidavit lah supaya mahkamah mengetahui dia punya knowledge tu sampai, cuma respon tu tak ada. Macam tu. Okey, baik. Okey, seterusnya Puan. Dari sudut kesan perundangan, kalau prosedur kebenaran tidak diperolehi dari mahkamah tadi, kesan dia Puan, boleh Puan kongsikan? Okey, kalau maksudnya ni kesan yang dia tidak buat permohonan ke apa? Kesan dia tidak buat permohonan tapi dia bernikah di luar. Okey, kesan ni banyak. Okey. Kesannya pertama kepada pasangan suami isteri yang sedia ada, dan kedua pasangan suami yang isteri yang kedua atau ketiga, keempat. Okey. Kesan saya kupas satu-satu. Kesan yang pertama pada pemohon ni tadilah, pada suami ni tadi. Okey, dia akan didenda lah. Okey, didenda sebab bernikah tanpa poligami, tanpa izin, dan bernikah di luar Korea lah. Okey. Yang kedua, kesan kepada, biasanya yang saya dapat maklum, kesan ni lebih kepada isteri kedua. Isteri kedua, silap. Isteri kedua, okey. Isteri kedua ni bila tidak didaftarkan, bila beranak, bila melahirkan anak, itu menjadi kesan. Anak itu tidak boleh dibinkan kepada suami dia, walaupun dia cakap dia nikah secara sah di Songkla ke, di Satun ke, di Naratiwat ke. Okey, dia tidak boleh dibinkan secara perundangan di Malaysia. Maksudnya di Andi JPN dia tak boleh dibinkan nama suami dia atau nama ayah dia ni. Jadi bagaimana kesahan ni kan? Tak ada rekod, tak ada daftar di mahkamah, di pejabat-pejabat agama masing-masing. Itu kesan dia. Kesan kepada perwarisan. Okey, perwaris tu macam mana? Kalau suami ni mati macam mana? Okey, suami ni kalau meninggalkan harta, jadi anak-anak ni tadi, walaupun dia secara syariatnya legal, so dalam perundangan di Malaysia dia tak legal. So dia tidak boleh disenaraikan sebagai ahli waris kepada suami dia ataupun ayah dia. Jadi itu kesan kepada pewarisan, kesan kepada nasab, kesan kepada juga kepada giliran dan juga hak nafkah. Jadi bila cerita pasal nafkah, bila orang datang jumpa saya yang tak daftar perkahwinan ni, Puan macam mana nak suruh suami saya ni bagi nafkah kat anak saya, bagi nafkah kat saya, giliran kat saya, macam mana? So saya advise suruh daftar dulu perkahwinan tu. Puan, suami saya tak nak daftar. Okey, sekarang ni cerita dia kepada isteri kedua, ketiga, keempat ni, kalau suami yang tak nak daftar tu, kita boleh lagi mendaftar secara kita sendiri yang daftar, bukan kita tunggu suami. Kita kena buat permohonan tu sendiri. Kebanyakan dia menunggu suami. Ya betul. Menunggu. Jadi kita jangan lahirlah anak, kebanyakan sampai tahap, kebanyakan sampai ke tahap dah orang kata dah puluh tahun berkahwin pun tak daftar lagi. Jadi saya cakap dengan isteri-isteri ni tadi, kalau kamu nak berlindung dengan hak perundangan di Malaysia, kamu kena daftar dulu. Kamu kena daftar dulu
untuk untuk melegal ataupun mesahkan kau punya pengesahan di nikah di luar sana, baru kamu dapat hak-hak seperti sedia isteri pertama tadi. Hak apa yang you dapat? Nafkah anak, nafkah diri, giliran. Okey, dalam puan boleh ke dapatkan giliran? Memang boleh. Siapa Itu kata hak tak kan? boleh? Itu ada. Itu dalam perundangan kita ada. Kalau di Negeri Sembilan, hak untuk bersekedudukan dengan isteri, dengan suami, itu kita boleh buat permohonan penggiliran tersebut. Boleh, tak ada masalah. Jadi yang masalahnya sekarang kamu takut nak daftar. Wah, macam mana saya nak daftar? Saya tak ada duit untuk ni. Itu cerita dia. Kalau kamu tak ada duit, kamu nak cerita pasal hak kamu di dalam Malaysia ni susah. Hak kamu di sana, di Satun, di Naratiwat, di sana kamu boleh buat permohonan nafkah semua. Tapi macam mana you nak execute? Sebab you orang Malaysia, you duduk di sini. Betul tak? Jadi mungkin ada bila dia dah bernikah di sempadan soalnya. Bagaimana cara untuk mendaftar nikah di Malaysia ni tadi? Puan jelaskan, Puan. Cara yang pertama, dokumen-dokumen tu perlu ada original. Jangan ambil salinan sana. Puan, suami saya simpan satu. Saya geramlah isteri kedua, ketiga, keempat ni kadang-kadang kan. Kenapa tak simpan you punya dokumen-dokumen sendiri? Penting. Jangan dokumen penting tu. Jadi kamu ni kena ada, kalau tak ada dokumen original, tak apa. Ambil salinan, bagi, you kena pergi pejabat agama bahagian undang-undang keluarga Islam. Ya, di itu pejabat agama, di setiap pejabat agama masing-masing, di daerah masing-masing lah. Kamu kena pergi yang untuk international punya. Bukan pejabat agama yang daerah yang biasa-biasa yang you minta permohonan kahwin tu, bukan. Ini yang bahagian perundangan di Jabatan Agama Islam masing-masing. Jadi bila dah buat aduan di sana, berlaku ni, dia akan buat siasatan. Bila dah dapat siasatan, dah panggil, suami tak nak panggil. Tak nak juga datang. Tak apa, dia akan siasat sebelah pihak. Dia akan siasat apa semua, dia akan keluarkan surat. Dia akan keluarkan surat apa? Surat rujukan kepada mahkamah. Rujukan kepada mahkamah. Okey, bila surat rujukan tu dah dapat, tak tahu pula nak buat apa, jumpa peguam. Peguam akan advise. Ada peguam dia tak ada nak tekan-tekan you all. Kita nak pastikan you all ni berdaftar. Kena daftar. Sebab efek dia banyak, kesan dia banyak lepas tu. Okey, lepas tu, selepas dah dapat surat rujukan tu tadi, pergi mahkamah, filekan untuk permohonan pengesahan nikah poligami di mahkamah tinggi sebab poligami mahkamah tinggi. Tapi kalau dia monogami, dia mahkamah rendah lah, itu bidang kuasa dia. Baik Puan, di sini ada soalan daripada penonton kita Puan. Okey, jadi perlu ke suami mendapatkan sign isteri pertama untuk permohonan poligami dalam mahkamah? Okey, mungkin Puan boleh kongsikan Puan. Kalau sign tu, sign apa tu Dek? Sign macam peminat ke apa? Sign saya borang yang orang-orang di luar sana selalu orang kata apa? Selalu war-warkan, bini pertama tak sign, tak boleh kahwin weh. Betul? Betul. Ini saya rasa dia punya pertanyaan ni. Sign. Okay, yang saya rasa lah itu sign. Okay. Sign tu maksudnya bukan sign, maksudnya permohonan yang poligami tadi tu yang kita serahkan kepada isteri pertama, kena serahkan. Kalau tak serahkan, macam mana dia nak respon? Okay, perlu tak dapat sign isteri? Tak perlu. Tak perlu. Okay, bila dah serahkan, dia tak nak datang, kita jalan sebelah pihak. Terpulang terpulang pada hakim untuk menilai. Jadi walaupun ketidakhadiran isteri ni tadi, tak semestinya dia boleh lepas permohonan dia. Kadang-kadang isteri dia hadir, tak boleh lepas. Isteri dia tak hadir, boleh lepas. Dia tengok juga kita punya qualification tu. Jadi Faridayu,
suami ni tak perlu sign isteri pertama tu. Untuk apa? Saya pun tak tahu apa benda yang you tanya ni. Sign untuk apa tu? Saya rasa macam ni kot Puan. Bila Hmm. serahan notis tu tadi, serahan saman tu tadi untuk kehadiran. Adakah itu acknowledgement? Acknowledgement. Mungkin saya rasa. Kalau dia tak acknowledgement, cuma buat, dia tak nak acknowledge, cuma buat affidavit, dia tak nak terima sajalah. Itu saja. Just memadai tinggalkan notis tu tadi Tinggalkan kan. notis tu, ambil gambar, screenshot. Cakap dengan mahkamah, ni saya dah letak dah dekat sebelah katil dia ke, letak Betul. sebelah tangan dia ke, macam tu. Jadi tak perlu sign. Soalan seterusnya Puan kalau suami tak bagi isteri pertama pergi mahkamah, macam mana? Macam mana Iza nak buktikan yang suami tu tak bagi isteri pergi mahkamah? Macam mana Iza nak buktikan kepada mahkamah yang suami tu tak bagi? Macam tu. Jadi maksud saya sekarang ni bila kita tahu, maksudnya kita tahulah dah ada permohonan tu. Jadi kita call je mahkamah tu. Ni saya bagi tahu tips untuk isteri pertama. Kita call je mahkamah, kita tanya apa perkembangan kes tu. Sebab isteri pertama adalah pihak-pihak dalam permohonan itu dan dia perlu tahu apa yang berlaku di dalam proceeding tu. Saya rasa tak ada masalah. Saya kan, saya banyak juga terima aduan daripada isteri pertama yang diugut dengan ugutan, kalau kau ni kau tak payah datang, ataupun macam-macam ugutan lah. Jadi kelangsungan kebenaran poligami tadi diberikan tanpa kehadiran isteri pertama tadi tu. Biasa kita dengar macam tu kan. Mungkin ini kondisi yang kadang-kadang suami ni tak bagi datang ada sebab. Dia bukan tak bagi tahu kau, dia dah bagi tahu. Dia takut ataupun ada drama lain pula dalam mahkamah tu nanti, mengaibkan ke apa ke, tapi itu bukan isu. Itu bukan satu alasan untuk suami tidak memberi, sebab setiap pihak ada hak masing-masing. Jadi dia tak, kalau ada ugutan ke apa ke tak bagi tahu, so you all kena bagi tahu mahkamah lah. Kena inform mahkamah lah. Tapi pendapat saya seorang suami baik mesti dia akan buat yang terbaik. Betul Puan? Ya, betul. Dia akan bagi, dia akan gentle dia akan bagi. Betul. Okey ni pemburu rindu ni. Bagi nafkah pada isteri, batin tak dapat. Apa hukum pula tu Puan? Boleh Puan jelaskan Puan? Okey, nafkah batin ni very subjektif bagi saya. Tolong jelaskan layak tak kalau berpoligami. Okey. Sambungan soalan dia. Bila cerita nafkah batin ini telah dipertikaikan, maknanya dah masuk dalam poligami tu. Cerita layak atau tak boleh. Tak boleh diketengahkan sekarang ni. Maksudnya cerita dia patut tak dia teruskan. Maksudnya soalan dia macam tu. Patut tak dia teruskan poligami ni tadi. Sebab kan kelalaian ataupun tidak dapat menafkahi batin isteri. Macam tu. Okey, subjektif saya cakap nafkah batin isteri ni tadi. Okey. Nafkah batin isteri perlu dilaksanakan oleh setiap suami. Okey, itu memang wajib lah. Dan juga nafkah zahir. Di dalam kita punya enakmen, kalau isteri yang tidak dinafkahi melebihi 1 tahun, dia boleh mendapatkan fasah. Okey? Lebih 1 tahun tau sayang. Bukan 1 hari tak bersama suami, 2 hari tak bersama, tak boleh. 3 bulan tak boleh. You ingat 1 tahun. Kenapa Allah gariskan 1 tahun ni? Sebab, ada sebab. Kenapa? Okey, nafkah batin ni, dia very subjektif. Bila dah poligami, sana dah penat, balik tak boleh nak buat nak komit dekat sebelah sini pula. Okey, ini adalah peranan suami isteri. Peranan suami ni tadi, bagaimana dia menjaga kesihatan dia, bagaimana dia menjaga reputasi diri dia untuk menafkahi batin isteri. Batin ni pula bukan itu saja, bukan bersama saja. Rohani kita ni, macam mana kita nak terapkan supaya isteri kita bersabar, supaya isteri kita
redha dengan apa yang berlaku pada situasi sekarang ni. Situasi. Jadi bagi saya kalau tak dapat hukum you nak tanya hukum dekat sini, kalau sengaja tidak diberikan kepada suami tu nafkah batin, mama berdosa lah. Haram lah. Haram Haram lah. lah. Tak boleh sengaja orang kata apa, sengaja menganiaya isteri ni tadi, tak nak mendekati isteri ni. Avoiding. Isteri ajak kita macam buat bodoh je. Macam Lepas tu dia tak punya ada respon. soalan layak tak untuk poligami? Of course tak layak lah Puan. Yang ni saya kira dia dah berpoligami dan kita kena bubarkanlah perkahwinan tu. Bagi saya Sebab lah. dia mendatangkan mudarat pada isteri Mudarat dan aniaya kepada isteri tu tadi. Kalau kita tengok kita tak mampu kan. Itulah saya cakap tadi, bila kita pasal batin ni Puan Awin, kalau kita tak kahwin macam mana kita nak tahu kita mampu? Ya betul. Poligami itu jadi macam mana kita nak ukur tu, pasal itu yang saya cakap tadi, kesihatan ni tadilah. Kita tengoklah ukurlah kesihatan kita. Boleh tak kita beri 3-4 orang isteri kita? Kalau kita sejenis yang ada penyakit kronik ke apa ke, so itu memang tidak bolehlah kita nak berkahwin lain. Penyakit Dia kencing akan manis menganiaya. contohnya kencing manis. Saya Kencing selalu manis. terima aduan. Okey. Kencing manis ni, kalau ada penyakit kencing manis katakan, dia kata dia lemah tenaga batin sebab kencing manis. Okey, tengoklah level kencing manis tu macam mana pula. Kalau dia kan mungkin kita akan kalau bincangkan dia akan datang. tu tak akan datang, kita tengok macam mana. So bagi saya pemburu rindu yang ni, orang yang macam ni better dia berhentilah menganiaya isteri tu tadi. Dengan Okey, baik, cara soalan- melepaskan dia dengan baik. Okey baik, seterusnya. Perlukah suami ganti giliran yang suami abaikan pada isteri kedua selama 3 tahun? Okey. Bagus soalan ni. Soalan ni bagus, Zairi Syazara Zayan. Okey. Perlukah suami ganti giliran? Suami yang abaikan pada isteri kedua selama 3 tahun. Okey. Di manakah isteri kedua pada ketika itu selama 3 tahun? Apakah situasi, apakah maksud saya apakah dia punya status pada masa itu? Sama ada berdaftar atau tak? Okey. Saya bagi 2. Satu syariat, satu perundangan. Kita kena bawa dua-dua dalam hidup kita ni. Seiring. Okey, dalam syariat, walaupun isteri kedua itu dia tidak didaftarkan, tetapi dia ada mempunyai apa? Dia tidak didaftarkan tetapi dia mempunyai hak dari segi syariat. Maksudnya perkahwinan itu sah dari segi syariat. Okey, perlu tak kita ganti giliran? Ya betul, kena ganti giliran dia. Unless kalau isteri kedua ni tadi, sebab benda tu perkara wajib. Sebab unless isteri kedua ni tadi, dia reda. Dia waive dia punya giliran. Tak ada masalah. Tapi isteri pertama ataupun isteri sedia ada, perlu ke minta kebenaran dia untuk menggantikan giliran isteri kedua tadi. Itu penting sebab isteri pertama ni tadi tidak tahu kewujudan isteri kedua. Dia tidak Tapi tahu. kalau dalam musim PKP ni macam mana pula Puan? Okey, mesin PKP saya menjawab soalan ni tadi, wajib ganti kita punya giliran kepada isteri kedua, ketiga, keempat ataupun isteri pertama. Melainkan redha Melainkan redha. Saya cakap wajib, pandai-pandai kamulah macam mana kamu nak menentukan giliran tersebut. Okey, berkenaan dengan ada jawab ni Puan. Berdaftar dah tapi disebabkan ikut kehendak isteri pertama. Ini kena bagi tahu Puan Haryani ni. Kalau isteri dapat betul. suami yang macam ni kena basuh kat Puan Haryani ni. Okey. Ikut kehendak isteri pertama, tolonglah duhai suami-suami di luar sana, jangan buat macam ni. Kita kadang-kadang isteri pertama ni tak ada sebenarnya pun, dia saja je gertak suami ni kan. Saja je nak tengok sayang lagi ke tak kat dia kan. Jadi suami-suami ni
tolonglah rasa reasonable sikit. Bila kita nak kahwin tu kita kena hadap dah. Giliran-giliran ni mana yang tak betul, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jangan buat macam ni. Dah disebabkan ikut kehendak isteri pertama. Dan isteri kedua macam Puan Haryani cakap tadi, kita kena faham diri kita ni, kita kedua. Walaupun dalam Quran tak ada level isteri pertama, kedua, ketiga. Dalam Quran ni hanya tulis isteri-isteri kamu. Semua sama levelnya. Jadi bagi saya ini masyarakat kita ni dah macam tu. Kita kena orang kata nak educate masyarakat pun kena slow-slow. Jadi isteri yang kedua ni dah 3 tahun tak dapat tu terpulang pada kamulah. Macam mana untuk memudahkan suami ni tadi. You bukan mudahkan suami di sini tapi di akhirat sana. Sebab benda ni dikira hutang. Kalau sayang suami tu, wave sajalah. Apa lagi nak tunggu? Kan? Jadi berkenaan dengan MRO. MRO Okey. Saya pula yang lupa. Along kejap lagi saya jawab. Okey. Pasal MRO ni, Puan, banyak aduan saya terima. Puan, saya stuck dekat isteri kedua saya. Saya tak dapat balik dekat isteri pertama saya. Saya kena pergi balai polis, dapat permohonan. Polis tak nak layan saya, Puan. Pandai-pandai engkau lah, dia kata kan. Jadi saya cakap dengan dia, saya rasa tak ada masalah. Kalau ada roadblock, bagi tahulah nak pergi jumpa isteri pertama. Jumpa isteri, tak payahlah mention pertama, kedua, ketiga. Tak payahlah mention. Nak balik rumah isteri. Kalau macam polis tu nampak kita, macam roadblock tu nampak kita je yang lalu lalang je keluar lalu lalang ni, apa cerita? Tu saya cakap lah, hadkanlah movement tu, hadkan pergerakan dan nama pun MRO. So 3 hari, 4 hari, you baliklah sana pula. Janganlah hari-hari. Satu hari, janganlah 2-3 kali. selang hari yang isteri ni janganlah mengada-ngada sangat. Betul? Time ni MRO ni lah you minta bini suami tu, sudah-sudahnya suami you nanti duduk lock up. Bukan duduk lock up, Puan. Bukan duduk lock up. Duduk hospital nanti COVID-19. Kalau duduk lock up okey lagi banyak. Dia duduk hospital. So saya cakap time MRO ni orang kata bertimbang rasa lah. Ada tu kawan saya, klien saya sebulan lebih MRO tak dapat jumpa suami dia. Sebab stuck di Johor Bahru. Tapi saya cakap boleh. Tak ada masalah. Kalau you seminggu aja cakap, you bagi tahulah nak balik jumpa isteri. Kerja. Kita bukan berselindung lah. Polis ni ada budi bicara dia. Boleh je lepas je. Akhirnya dia lepas balik. Balik ke Selangor. Jadi tak ada masalah. Cuma janganlah selang-selang sehari. Kalau sebelum ni mungkin saya boleh cadangkan macam tips yang Puan Haryani cakap tadi tu kan. Kita ingatkan semula. Dia 4 isteri cuba dalam jarak 1 hingga 4 kilometer sahaja rumah. Sebab tu saya cakap, saya cadangkan orang yang berpoligami ni duduk dekat-dekat supaya senang suami ni melaksanakan tanggungjawab dia. Kalau dia jauh-jauh, janganlah bising kalau suami tak dapat balik. Kadang-kadang isteri ni minta pindah, tak nak pindah. Itu dah no shows tau. Itu dah no shows tu. Okey, baik. Jadi apa ada sambungan tadi? daripada soalan Zairi Shah, Zahra Zayan. Sambungan. Adakah adil kesenangan semua dia bagi pada yang pertama tapi yang kedua terpaksa cari sendiri? Ini sambungan, Puan. Berkenaan adil kesenangan. Okey, biasanya isteri sedia ada ni bila kita buat permohonan tu, kita dah tetapkan dah nafkah dia. Sebab tu saya cakap, you ni pergi buat mahkamah, pergi buat permohonan giliran dan nafkah. Dia akan tetapkan benda tu. Sebab kalau tak ada perintah, kadang-kadang suami ni dia okey macam ni saya bagi tips acuh dia bukan terlepas pandang Puan Awing. Kadang-kadang dia takut dengan isteri pertama ni. Kan nak poligami tapi takut. Okey. Maksudnya dia bila dah ada perintah tu dia boleh tunjuk kat isteri pertama dia. Ni abang ni kalau
tak laksanakan perintah ni abang kena jail nanti ni. Macam tu. Dapatkan perintah tu. Tu saya cakap, dapatkan perintah ni puan, nafkah kamu apa semua. So kesenangannya isteri pertama yang ada tu jangan dicemburui. Sebab kita ada rezeki lain. Jangan dicemburui. Bagi saya kesenangan sana tu jangan dicemburui. Ada rezeki kita yang lain. Okey, Jadi baik. maksud saya tu. Tu Kita soalan dia teruskan. tadi Awin. Puan Awin, soalan yang tadi berkenaan dengan sekiranya poligami itu tidak diluluskan. Betul, Saya kira nak ada paparkan. soalan macam tu. Bagaimana Masih permohonan ada kita peluang ke? ditolak? Masih ada peluang ke untuk poligami? Okey, poligami ni dia tak ada had masa. Poligami ni dia tak ada had masa maksudnya kamu boleh buat permohonan banyak mana sekalipun. Okey? Dia Dia tak ada sekali had dah masa. ditolak, boleh mohon lagi Boleh pohon lagi. Muka kau lagi. Bila hakim tu dia minta 2-3 kali minta, hakim bagi. Tak ada masalah. Dengan syarat penuhilah apa sebab yang ditolak asal awal tu tadi kan. Saya tak boleh nak syaratkan, saya tak boleh nak bagi option kepada Along. Along you kena buat macam ni, you kena tak boleh. Yang tu kena PM tepi Along. PMP lah. Nanti baik. ramai pula yang minta permohonan. Okey. Betul. Okay, next question. Okay, maknanya memang tak ada istilah sign pertama kena sign untuk permohonan poligami lah ya. Just hanya kehadiran ke mahkamah untuk permohonan suami Betul berpoligami. Tak ada. Borang apa yang dia nak kena sign tu, tak ada. Cuma dia kena datang ke mahkamah lah. Itu saja. Okay, next soalan daripada Puan Nofari Adawi lagi. Satu lagi Puan, macam mana kalau mereka yang dah berkahwin di luar negara, contohnya Naratiwat dan daftar ke Malaysia, dokumen original di luar tu perlu juga simpan hanya simpan kopi saja? Atau tak perlu dah dokumen luar? Kalau dah daftar tu tak payah. Kalau dah daftar di mahkamah dan didaftarkan di Malaysia ni, bagi saya kita dah dapat sijil nikah di Malaysia. Kan? Sijil nikah Malaysia dah sah. Dah disahkan, lepas tu dah tertera dah you nikah kat mana, kat situ. Jadi kalau nak simpan tu buat kenangan tu boleh lah. Tapi dokumen tu dah tak boleh pakai dah lah. Nak buat kenangan sebab dulu aku kahwin sampai Naratiwat. Macam tu. Boleh lah. Okay, tapi right. keesahan dia tu dah tak ada dah. Tak ada kesan pun. Kalau tak ada, tak ada pun. Okay, kalau dia hilang question. pun tak ada masalah. Okey, adakah hakim akan benarkan si suami bernikah sebab bakal isteri dah mengandung sedangkan si suami tak mampu dari segi zahir? Isteri terpaksa bekerja untuk duit sekolah. Tak. Bakal isteri mengandung itu bukan satu syarat ataupun satu kelebihan, advantage kepada pemohon untuk mendapatkan kebenaran. Itu bukan. Itu dapat bambu lagi adalah dengan hakim nanti. Kalau dapat tahu, kena dah bambu ni, lagi. itu dah jadi kesalahan jenayah pula, kesalahan lain pula Puan Itu dah jadi kesalahan jenayah, dah jadi zina di luar anak di luar nikah dan sebagainya lah. Jadi itu bukan satu tiket untuk dia membenarkan kebenaran itu diberikan kepada pemohon. Okey, last soalan ni insya-Allah ni Puan. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Kalau isteri itu nusyus, satu, macam mana hal nafkahnya? Kedua, kalau suami itu nak bertindak sehingga menceraikannya setelah memberi nasihat dan sebagainya. Ketiga, selepas cerai masih layakkah isteri itu tuntut nafkah sepencarian? Okey, bagus. Soalan nusyus ni biasanya isteri yang tak taat di dalam poligami yang saya tengok. Dalam poligami ni susah sangat isteri nak taat sebenarnya. Tapi itu disebabkan isteri ni dia punya emosi dan ideologi dia yang kalau dah bercantum tu dah jadi tak jadi apa dah lah tu. Maksudnya nusyus ni macam mana hal nafkahnya. Okey, apabila sabitan nusyus ni perlu disabit dulu di mahkamah. Dia tak boleh you yang sabitkan isteri you nusyus, tak boleh. Sabitan nusyus perlu dibuat di mahkamah. Maksudnya bila nusyus
bila you nampak isteri ni nusyus tak boleh ditegur dan sebagainya, you kena buat permohonan nusyus di mahkamah. Apabila permohonan nusyus itu telah telah dibenarkan, mahkamah mengatakan yang isteri itu adalah nusyus, maka nafkahnya itu adalah tidak wajib diserahkan. Nafkah zahir tidak wajib diberikan kepada isteri yang nusyus. Okey? Jadi sekarang ni kalau isteri tu belum lagi disabitkan di mana-mana mahkamah, macam mana you nak katakan dia nusyus? Bukan you yang buatkan mensabitkan isteri itu nusyus. Okey, kalau suami itu tidak bertindak, yes, hanya mahkamah yang menentukan nusyus atau tidak. Dan layak atau tidak dia menerima nafkah. Okey. Kalau suami itu nak bertindak hingga menceraikannya setelah memberi nasihat dan sebagainya. Kalau suami itu nak bertindak hingga menceraikannya setelah menasihat sebagainya. Okey, apa soalannya di situ? Saya pun tak berapa nak clear. Saya anggap boleh ke tak kot suami itu bertindak untuk menceraikan isteri yang nusyus. Boleh, tak ada masalah. Untuk membuat saya nampak isteri yang nusyus ni kita dah tak ada lagi sikok dalam perkahwinan tu. Matlamat perkahwinan itu tidak tercapai lagi. Jadi boleh kita teruskan dengan menceraikan isteri yang nusyus tersebut. Okey? Dan selepas cerai, okey, isteri tu Puan, ni saya suka cakap ni berkenaan dengan nusyus, isteri yang nusyus. Isteri nusyus dia tak ada kena-mengena dengan nuntutan nafkah harta sepencarian ya. Sebab harta sepencarian adalah usaha. Dia bukan dia taat ke, dia tak taat ke, dia tetap ada sumbangan dekat situ dalam mendapatkan hasil dalam perkahwinan itu tadi. Jadi dia punya kuantum, maksudnya dia punya cara mahkamah nak menilai bagaimana kita nak dapatkan contribution dia. Okey, adakah ia efek kepada contribution dia tu? Nusyus ni tadi, dia masih boleh apply untuk permohonan harta sepencarian, tetapi itu adalah ijtihad hakim sama ada nusyus ni tadi ada efek tak dengan contribution ni tadi. Kalaulah isteri biasanya isteri yang tidak bekerja dapat 30% kan? Biasanya yang kita tahu. Yeah. So bila dia nusyus, dia tak dengar cakap dia apa semua, mana sumbangan dia tu? Mana sumbangan? Mana sumbangan dia tu? Jadi kat situ kita boleh highlight dekat hakim, highlight dekat mahkamah yang mana dia boleh buat permohonan lagi dia tidak dia tidak dihalang untuk buat permohonan ni tadi. Betul. Tapi contribution tu tadi bagaimana mahkamah ni tadi menilai contribution sumbangan isteri ni tadi. Kalau dia sepanjang masa, adakah nusyus ini pula, nusyus ni tuan-tuan dan perempuan, dia bukan nusyus sepanjang hayat. Dia ada tempoh. Tak semestinya isteri you daripada tahun day 1 kahwin sampai tahun ke-30 tahun tak pernah dengar cakap you. Semua bantah je apa you cakap. Yang tu susah kamu nak proof. Jadi mahkamah perlu tahu apa dia punya nusyus tu tadi, dia punya syarat nusyus tu tadi, dia perlu kita letakkan tempoh nusyus tu. Dari sekian berapa hari bulan, katalah dia keluar rumah 2 hari bulan 3 dia keluar rumah sampai lepas MRO tak balik-balik. Macam tu. Tapi kat situ nanti dia akan cakap lah MRO macam mana nak balik. Macam tu. Jadi dia ada alasan-alasan dia. Kaedahnya alasan tu penting Puan Awin, tetapi dia punya tempoh nusyus tu perlu ada. Nusyus perlu bertempoh. Jadi kita tak boleh sembrono je macam bagi tahu isteri ni nusyus. Dia mesti ada tempoh. Nusyus tu tempoh dia daripada bulan 2 sampai bulan 3 dia nusyus. Macam tu. Jadi mahkamah tengok dia nusyus 3 bulan, dia nusyus sebulan je. Okey, efek tak dengan contribution atas pencarian tu tadi? Jadi mahkamah tengok alah sebulan je, dia tak dengar cakap sebab apa, tapi mahkamah boleh menilai dekat situ. Nusyus tu perlu disabitkan terlebih dahulu untuk you dapatkan efek dia ke di dalam harta sepencarian. Macam tu. Juga tuntutan lain Dan juga tuntutan. Muta'ah tu yang penting. Muta'ah tu memang akan efek
kalau dia nusyus. Cuma harta pencarian ni hakim tak pandang sangat disebabkan ia adalah lebih kepada sumbangan lebih-lebih lagi isteri yang bekerja. Ya, Kalau betul. dia nusyus tapi dia bekerja, dia susah nak efek dia punya harta pencarian tu. Tapi kalau dia suri rumah, dia ada efek. Sebab suri rumah, kerja dia yelah, dia tak bekerja kan, dia tak ada sumbangannya secara langsung. Macam tu. Okey, baik Okay, Puan. ada lagi soalan? Ini berkenaan muta'ah pun Puan dah sentuh kat jadi. Okey, rasanya itu sahaja Puan. Okey, Tak ada. jadi saya rasa Puan telah pun menjawab ataupun telah pun berkongsi berkenaan dengan poligami dari sudut perundangan pula Puan Jadi okey Puan, bagi kita menghadkan ataupun mengakhiri sesi live betul. kita ni. Mungkin Puan boleh bagi kata-kata akhir ataupun nasihat yang mungkin Puan boleh kongsikan untuk mengakhiri sesi live kita. Okey, dalam poligami ni yang macam saya cakap, kita punya tajuk hari ni pun poligami adalah satu sunnah yang terfitnah. Okey, disebabkan segelintir atau banyak gelintir masyarakat di luar sana yang mengamalkan poligami. So, poligami ni bagus dari segi sunnahnya, memang Allah dah syariatkan, ianya sangat baik untuk masyarakat Islam. Akan tetapi player dia atau tim ini yang gagal melaksanakan tanpa ilmu, tanpa orang kata bimbingan daripada pihak-pihak yang berwajib. Jadi benda ni nampakkan poligami ni sangat orang kata hina, sangat tak best, sangat tak menyeronokkan. Okey, jadi apa yang saya boleh kongsikan kat sini, kegagalan poligami tu bukan kegagalan suami, bukan kegagalan isteri pertama, bukan kegagalan isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi sebenarnya poligami itu adalah kegagalan satu tim. Bila player tu tadi tidak memainkan peranan penting dia, peranan masing-masing, maknanya suami tak memainkan peranan dia, isteri pertama tidak memainkan peranan dia, isteri kedua tidak memainkan peranan dia. Jadi masing-masing nak tunjuk, masing-masing punya ego, masing-masing nak tunjuk masing-masing punya kekuatan. Jadi di situ tiada kesatuan dalam poligami tu. Jadi bila tak ada work as a team tadi tu, poligami tu tidak akan sukses bagi saya. Jadi jangan tunjuk, okey dia gagal, tak semestinya dia akan gagal selepas ini. No. Tidak semestinya. Kerana orang yang gagal, macam Puan Haryani tadi, dia gagal satu masa dulu, tapi hari ni dia sukses untuk ke fasa yang keempat dan masuk ke fasa yang kelima. Jadi nasihat saya lagi satu, yang mana dah berpoligami, maksudnya dah termasuk terjerumus dalam poligami ni tadi, jangan tarik handbrake awal-awal sangat. Okey, cari ilmu, daftarkan isteri itu saya menyeru pada suami. Jadilah suami yang gentleman. Dulu kahwin nak sebab apa? Sebab apa nak kahwin? Nak ambil isteri pertama, isteri kedua ni, ketiga ni sebab apa? Jangan aniaya isteri ni dan jangan aniaya isteri pertama juga yang sedia ada. Daftarkan perkahwinan, jalankan, cari ilmu, tolonglah. Bukan kita nak promote kita punya pertubuhan, tapi pertubuhan kita ini, pertubuhan yang Puan Haryani sebutkan tu tadi, adalah untuk mendidik, membimbing orang-orang yang macam ni, yang perlukan bimbingan. Satu medium Satu medium. Sebab sekarang ni kita pun pihak pertubuhan pun telah pergi ke pejabat-pejabat agama, daerah-daerah, ke majlis agama Islam untuk masukkan modul khusus perkahwinan poligami. Jadi bila kita dah ada modul macam ni, kita telah dinobatkan, kita pun telah ada usaha sama dengan kuis kan, untuk kita dah ada MOU dengan dia untuk membina modul-modul ni tadi, poligami ni. Saya mengharapkan poligami ni satu perkara yang tidak aneh lagi dalam masyarakat kita. Maksudnya tidak pelik. Dan jangan ada yang rasa macam okey, kalau dekat negara Arab tu itu benda yang
normal. Tapi sekarang ni macam kita dengan MRO sekarang, kita perlu buat new normal. Mana benda baru yang kita kena normalkan. Seperti itu jugalah poligami ni saya marahkan. Mana yang tak daftar, tolong daftar sebab efek pada anak, efek pada pewarisan, efek pada nasab, sebagainya. Itu saja. Okey, baik. Okey, jadi saya percaya perkongsian-perkongsian telah dikongsikan oleh Puan Bella sebentar tadi telah menjawab, telah memberi ilmu sedikit banyak. Okey, jadi saya ucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Puan Bella kerana sudi mencemaduli untuk berkongsi dalam saya Okey. Saya minta maaf sebab saya on the way nak pergi daripada bank tadi, sebab tu saya tak sempat nak duduk. Saya just dapat on air di sini saja. Okey? Tak apa. Jadi itu pun saya dah ucapkan terima kasih sebab banyak Puan. Okey, mungkin di hari dan waktu yang lain mungkin kita boleh berkongsi lagi Puan ya. Okey, jadi saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat membuka puasa tadi sekejap lagi. Okey, terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Di situlah kita baru sahaja mengakhirkan perkongsian dengan tetamu jemputan pertama Puan Haryani dan tetamu jemputan kedua kita iaitu Puan Nurjabila Datuk Abu Bakar. Saya kira ilmu-ilmu yang dikongsikan tadi memang mantap yang boleh diaplikasikan bukan sahaja kepada yang sedang berpoligami, mungkin yang ada niat untuk berpoligami mungkin boleh dengar ataupun boleh kongsikan ataupun boleh search berkenaan dengan persatuan ataupun pertubuhan poligami harmoni Malaysia ni tadi. Okey, boleh mungkin dapat lagi banyak input ilmu di situ. Okey, jadi suka saya nak ingatkan walaupun poligami itu dibenarkan walaupun poligami itu disyariatkan namun poligamilah dengan kaedah ataupun dengan cara yang betul. Kerana apa? Niat poligami itu adalah satu ikutan ataupun satu sunnah yang baik, okey, untuk menambah ahli dalam sesebuah keluarga. Jadi mana mungkin nak dimulakan satu-satu perkahwinan itu dengan dalam keadaan yang tidak baik, contoh tidak jujur, contoh menipu, contoh dalam diam, dalam senyap-senyap buat kerja, tak berkongsi dengan isteri sedia ada, tak minta pendapat dia. Jadi kalaulah itu digunakan kaedahnya dalam nak mempoligami tu, saya percaya kesan terhadap keluarga yang poligami ni tadi akan memberi kesan yang tidak baik kerana dimulakan dengan perkara yang tidak baik. Jadi kat sini saya nak berkongsi berkenaan dengan sekiranya kebenaran poligami itu tidak didapatkan terlebih dahulu di mahkamah syariah. Tahu apa kesan dia? Kesan dia bagi dia adalah tergolong dalam kesalahan jenayah syariah, yang mana kalau seseorang itu berpoligami tanpa kebenaran mahkamah, dia boleh dijatuhkan hukuman denda ataupun penjara kalau sekiranya gagal menjelaskan denda tadi tu. Nampak tak kat situ? Jadi tak naklah awal-awal kahwin niat dah baik tapi endingnya tetap kena hukuman. Kenapa kena hukuman? Sebab kaedah yang digunakan itu salah dan tidak tepat. Jadi tak naklah kita nak buat cara yang baik, biarlah semuanya cara yang baik. Okey. Jadi saya nak berkongsi jauh juga berkenaan dengan berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang memberi maksud
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita petik ayat tu tadi, ayat Allah SWT dah jelas dah. Perkahwinan adalah untuk berkasih sayang dan bersenang-senang hati. Okey, jadi kita pun dah hampir 2 jam kita sesi live, dan saya petik satu juga keratan lagu yang untuk dikongsikan. Okey. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bahagi kasih seadil-adilnya. Perlu atau tidak, hanya anda saja yang tahu. Jadi saya sudahi majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'an wa salamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, hashtag kita jaga kita, stay at home. Kita harapkan rantaian COVID-19 berjaya kita hapuskan dalam masa terdekat. Kita jaga kita, selamat menjalani ibadah puasa dan selamat juga berbuka puasa kepada sidang yang menonton. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton yang terus bersama dengan saya. Teruskan support page saya ini untuk info-info yang lanjutnya, insya-Allah. Jadi esok malam kita ada perkongsian daripada perunding motivasi keluarga berkenaan dengan bagaimana kita nak kekal bahagia ketika badai melanda, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan saya, kongsi-kongsikan sesi live dan info ini kepada yang lain. Moga ilmu ini berterusan seterusnya menjadi amal jariah kita dan insya-Allah semoga membawa rahmat. Jadi saya sudahi live ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu hanyalah milik Allah, yang tidak baik itu hanyalah daripada saya sendiri. Okey, baik. Assalamualaikum.